Saya nak masuk ke sesi penggulungan, saya nak bagi dua lagi. Ya, Seberang. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Speaker. Hari ini saya mengambil ruang untuk terlibat sama dalam pembahasan usul ini kerana ianya melibatkan soal saya dan juga Teluk Bahang, Bertam dan Sungai Aceh. Yang mana hari ini saya ingin recap sedikit bagaimana saya mula-mula berada di Dewan ini. Tahun 2013 saya dipilih oleh orang Seberang Jaya ketika itu untuk mewakili DUN Seberang Jaya dan dilantik sebagai Esko Kerajaan Negeri pada ketika itu. Alhamdulillah dalam tempoh hampir menjelang tahun ke-10 ini, pelbagai perkara dan juga perubahan telah saya laksanakan atas amanah saya sebagai wakil rakyat di Seberang Jaya. Kita bina Pasar Wan Baru, kita buat stadium mini Permata Rawa, kita cat semula rumah-rumah, kita naik taraf taman-taman. Dan ini semua saya lakukan atas kesedaran bahawa saya dipilih oleh orang Seberang Jaya, maka tanggungjawab saya untuk kembalikan balik khidmat saya kepada orang Seberang Jaya. Hari ini saya berdiri di hadapan rakan-rakan saya yang ada di hadapan ini, yang mana kita semua juga dipilih oleh rakyat. Yang mana hari ini saya tidak ingin membicarakan soal sama ada selepas usul ini diluluskan, gugur atau tidak status saya sebagai ADUN itu tidak penting. Yang lebih penting adalah tentang undang-undang yang sedang kita bahaskan ini. Kerana undang-undang ini telah terbukti kalau dibicarakan, diforumkan, dibahaskan, masih ada banyak ruang-ruang lompong yang perlu diperbaiki. Sebab itu saya tidak pernah menyatakan bahawa saya menolak Akta Lompat Parti. Sebab itu saya tak protes. Bukan soal protes atau tak protes. Tetapi Akta Lompat Parti Negeri Pulau Pinang, pertamanya ianya adalah undang-undang yang lemah. Ia tidak memberi kuasa kepada speaker, ia tidak memberi kuasa kepada Dewan ini untuk menentukan apabila berlaku apa yang dipanggil insiden lompat parti. Seberang Jaya boleh saya? Bagilah. Tadi pun saya bagi banyak peluang Kejap. kepada menjawab. Bagilah saya sikit. Saya sedikit aja. Sedikit aja. Flow. Berlapis. Sebab itu saya kata ianya undang-undang yang lemah. Undang-undang yang tidak lagi boleh terpakai pada saya, walaupun mahkamah telah membuat keputusan, tetapi masih ada ruang-ruang perlu diperbaiki. Ada kelemahan. Kerana prinsip-prinsip equality, prinsip fairness, keadilan, prinsip freedom of speech, freedom of association tidak dilindungi oleh Undang-Undang Akta Lompat Parti 14A Pulau Pinang. Dan yang lebih malang, kenapa kita bangkitkan soal double standard? Sebab kita sudah ada akta di peringkat parlimen. Akta di peringkat parlimen menyebut dengan jelas expulsion, involuntary expulsion tidak dikira sebagai lompat parti. Ini terkait saya dan juga Yang Berhormat Sungai Aceh. Dalam masa yang sama, Yang Berhormat Bertam dan Teluk Bahang juga terlibat sama. Kerana apa saya cakap begitu? Kalau kita ingat, apabila berlaku yang dipanggil langkah syaratan tahun 2020, benda itu berlaku sekitar bulan Februari. Kemudian kita ada sidang Dewan sekitar bulan Mei atau bulan Jun. Selepas saya meletakkan jawatan sebagai Esko Kerajaan Negeri, diminta oleh Yang Berhormat Ketua Menteri Badan Kota ketika itu, saya letak jawatan. Saya serahkan jawatan saya balik kepada Ketua Menteri dan juga kepada Kerajaan Negeri. Dan saya, Yang Berhormat Sungai Aceh, Yang Berhormat Bertam dan Teluk Bahang, kami duduk sebagai backbencher. Kami tidak duduk sebagai pembangkang straight away. Kami duduk sebagai backbencher kerana ketika itu tidak ada langsung istilah kami keluar parti atau keluar daripada mana parti politik. Selepas Hari Raya, barulah kami dimaklumkan melalui media, sidang media, yang mana Kerajaan Negeri menarik balik status kami sebagai ahli Dewan Undangan Negeri mewakili kerajaan. Barulah kami duduk di peringkat pembangkang. Yang buat ini semua adalah kerajaan. Kami tak buat apa, kami duduk diam. Ketika itu COVID. Kami angkat plastik, pergi bagi makan pada orang susah, orang yang kena kuarantin. Kami sedang menguruskan soal pandemik ketika itu di kawasan kami masing-masing. Menguruskan bantuan, menguruskan soal nak vaksin, menguruskan orang yang mati dalam rumah tak ada siapa pungut. Itu yang kami sedang lakukan sebagai wakil rakyat ketika itu. Tetapi Kerajaan Negeri mengambil keputusan untuk pecat kami daripada menjadi ahli Dewan Undangan Kerajaan. Tak cukup di situ, nak dibawa usul dalam Dewan untuk mengosongkan kerusi kami. Usul dibawa oleh Yang Berhormat Pimpinan Tunggal. Saya heran.
benda sebesar ini, usul sebesar ini, yang menentukan hala tuju politik dan demokrasi negeri Pulau Pinang, usul itu tidak dibawa oleh Ketua Menteri, tapi dibawa oleh timbalan Ketua Menteri. Adakah kerana timbalan Ketua Menteri boleh diarah-arah untuk buat begitu? Atau tidak ada keyakinan pada Ketua Menteri? Jangan pelekehkan timbalan Ketua Menteri kita lah. Mana boleh cakap macam tu? Timbalan Ketua Menteri tau. Tak penting ke? Tak penting ke pada pandangan Seberang Jaya? Saya rasa Seberang Jaya perlu tarik balik kenyataan tu. Kerana apa saya kata Ketua Menteri kena bawa? Kerana Ketua Menteri juga yang bertanggungjawab meluluskan usul Sama itu pada juga. 2012. Yang berhormat Pinang Tunggal tak ada dalam Dewan ketika itu. Saya tak ada dalam Dewan ketika itu. Yang ada yang berhormat Padang Kota, yang berhormat Perai yang ada dalam tu. Kenapa tidak bawa TKM 2 yang bawa? Bagi mereka yang bawa. Kerana mereka seharusnya pegang kepada undang-undang yang mereka bawa ini. Kalau betul, kalau Padang kalau Kota atau betul Perai mereka bawa merasakan cakap, oh, DAP bahawa buat ini. undang-undang ini adalah undang-undang yang adil, undang-undang yang benar-benar dapat menjaga kehormatan Dewan ini. Kerana hari ini, apa yang berlaku, orang di luar sana akan melihat bahawa this is a mockery towards democracy. Kerana kami semua dipilih oleh rakyat Seberang Jaya, dipilih oleh rakyat Bertam, Teluk Bahang dan juga Sungai Aceh. Bukan ahli Dewan Perai yang pilih saya. Seberang Jaya, saya Bukan minta Padang Kota laluan. yang pilih saya. Minta laluan Seberang Bukan Jaya. Bagan Dalam yang pilih saya. Kalau parti keadilan rakyat yang pilih menjadi calon. Sama ada betul. saya boleh ada di dalam Minta Dewan laluan. ini adalah rakyat. Seberang Jaya minta Dan laluan. rakyat mempunyai hak mereka untuk tentukan nasib saya ketika pilihan raya. Seberang Jaya minta laluan. Sebab itu, kita ada pilihan raya setiap 5 tahun. Minta Kita laluan. ada pilihan raya setiap penggal. Supaya rakyat tentukan. Hari ini apa yang Dewan ini sedang lakukan adalah untuk menarik hak rakyat, mengambil tugas rakyat, menentukan suara mereka yang berada dalam Dewan ini. Sebenarnya Ini minta laluan. masalah kepada undang-undang Akta Lompat Parti ini. Sebab itu saya kata tadi, ini soal double standard. Seberang Jaya minta Tadi laluan. rakan-rakan saya, I'm not giving. Rakan-rakan saya sudah sebut bahawa tahun 2015 telah berlaku. Kita tak activate undang-undang ini. Sekarang kita ada undang-undang di peringkat parlimen. Dan clearly, Yang Berhormat Datuk Keramat, Yang Berhormat Bukit Tengah sebut, memberitahu saya bahawa, di peringkat parlimen lain, ia hanya terpakai kepada ahli parlimen. Di peringkat negeri lain, dia tak terpakai pada ahli parlimen, dia berbeza. Saya faham. Tetapi kita ada konsep sistem federalism. Kalau di federal dah buat begitu, kenapa tidak buat di negeri? Saya bukan minta hari ini berbicara usul yang sepatutnya dibawa. Saya bukan bicara soal sama ada kami ini patut dibuang atau tidak. Yang sepatutnya dibuat oleh kerajaan negeri hari ini adalah membawa usul supaya dipinda supaya sama dengan Akta Lompat Parti di Parlimen. Kerajaan negeri telah mendahului daripada apa yang telah dibuat. Point of order. Kejap lu. Saya bahas point of order. Point of order. Point of order. Aturan 46(7) Roman. Sekarang perkara yang ada dalam timbangan mahkamah tidak sekali boleh disebutkan. Mahkamah telah putuskan. Mahkamah Persekutuan telah putuskan. Sebab Mahkamah Persekutuan telah putuskan Undang-Undang 14A ini sah. 14A ini sah. Kenapa nak dihujahkan lagi tentang kesahihan 14A? Lepas ni saya ada 14A dah diputuskan sah. Tidak boleh lagi bagi Seberang Jaya bicara tentang 14A. Tak ada masalah dengan Seberang Jaya partikel 14A. Tetapi yang saya sebut, kita semua tahu dalam Dewan ini. Apa yang konten, isi kandungan dalam 14A itu ada masalah. Yang mana bermasalah bercanggah dengan apa yang dibuat di peringkat parlimen. Sebab itu saya sebut tadi, Datuk Keramat dengan Bukit Tengah setuju bahawa memang bercanggah double standard. It's up to the state. Kalau you kata tadi memang tak terpakai. Tak terpakai. Say that. You tarik balik that. Okey, saya tarik balik. Saya tarik balik. Tapi yang Berhormat sebut, Simply cakap and then tarik balik. Okey. Cakap betul-betul. oh marah betul. Give you a chance to continue because you're going to get out now. Oh. Ini yang kita nak tengok sebenarnya. Ini yang mereka nak buat. They can't wait to chase us out from this Dewan. Mereka tak sabar. We are following the constitution. Tak apalah. Tak apa. Seberang Jaya. Atau saya nak sebut tentang double standard tadi.
Okeylah, Yang Berhormat tak sebut, tapi Yang Berhormat sebut clearly bahawa Suruhanjaya, dia tidak Suruhanjaya sama. bagilah peluang. Tadi Ianya you tidak- kata bagi peluang kan? Sekejap. Bagilah, apa dah? Jajah habis dah. 1 minute. No, bagi sekarang. Tadi you Ianya kata tidak pasal sama double di standard. peringkat persekutuan dan juga di peringkat Bagilah negeri. peluang. Seharusnya Tak boleh lagi dihujah Seharusnya- tentang kesalahan undang-undang ni. usul yang dibawa Sama tak sama itu usul kesalahan yang dibawa undang-undang. oleh Yang Berhormat Padang Kota atau mana-mana yang berhormat dalam kerajaan negeri hari ini adalah usul untuk pindah artikel 14A. Ini yang kita minta. Sebab itu Yang Berhormat Bertam bawa masuk usul pembangkang untuk pindah akta ini. Dan semangat ini bukan hanya kami yang cakap. Yang Berhormat Air Putih telah sebut tahun lepas bahawa perlu ada pindaan kepada artikel 14A. Yang Berhormat tak setuju, bahaya tau, kena pecat nanti. Jangan main-main. Sebab yang bercakap tu bukan saya. Yang bercakap tu Air Putih. Yang bercakap tu termasuk Bertam, termasuk kami di sini, mahukan pindaan kepada artikel 14A supaya artikel itu dapat menjaga amanah dan juga protect ahli dewan daripada dizalimi seperti ini. Ini yang kita minta. Bukannya kita minta supaya kami tak dibuang. Yang kita minta pada asasnya adalah 14A ini tidak boleh terpakai kerana ada banyak loophole dalam undang-undang itu. Dan benda ini juga dipersetujui oleh Pematang Pasir. Dan Pematang Pasir pun beri pandangan dia sendiri, tafsiran dia Saya sendiri. cakap longgar, saya Which is cakap dia debatable. kataan yang luas. Whatsoever means luas. Longgar lah. Jangan dia tak cakap longgar, dia luas, dia luas. Dia inklusif, dia inklusif. Longgar lain. Longgar is your words. Longgar is your word. My word is purposive. Okey. Sebenarnya, Jadi rumus. Jadi Yang Berhormat, tujuan demokrasi bukan untuk memuaskan nafsu majoriti semata-mata. Demokrasi seharusnya digunakan untuk memberi hak dan melindungi kami yang minoriti. Memberi Dewan hak ini, kepada rakyat untuk memilih. kami adalah minoriti. Dalam Dewan ini, hari ini yang akan berlaku adalah Suruhanjaya. 35 Sebenarnya ahli bagi Dewan. peluang lah. You sudah banyak kali kata nak bagi saya Sorry. peluang. Okey. Ha? Sorry. Tadi Sila. you kata demokrasi ini demokrasi double standard. Ini pasal kena jaga minority bukan majority. Tapi saya rasa Seberang-Jaya tak faham konsep-konsep ini. Bila kita kata pasal double standard ni, saya nak tanya, asas roh dan semangat artikel 14A itu apa? Adalah untuk menghormati pilihan rakyat yang telah pun memilih sesebuah parti. I dengar tadi Bertam, Teluk Pahang, termasuk kamu, sahabat saya Seberang-Jaya. You orang say banyak, kita ada buat banyak di kawasan kita masing-masing. Bantu sini, bantu sana. Tapi kena ingat, you orang menang sebab you orang tanding atas tiket PH dan keadilan. Kalau tak bertanding atas tiket PH, tak boleh menang dan tak boleh berkhidmat. You are here because of the party that gave you the opportunity to stand in Seberang-Jaya. Itu yang saya nak katakan. Suka Tapi you orang elakkan isu-isu ini. Tak apa, saya tak elak. Saya jawab. Ini bukan Saya jawab. pasal minoriti. Saya jawab. Ini No, pasal saya jawab. menegakkan perlembagaan jawab. negeri kita Jawab. dan hak rakyat kita. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Saya jawab. Yang Berhormat, PKR bertanding di kursi Seberang-Jaya ni sejak 99. Sejak 99. Saya bukanlah nak kata bahawa kerana saya tidak. Tetapi kerana rakyat memilih ketika 2013 pertama kalinya PKR menang. Bukan soal parti saja. Ia juga Ya soal sebab calon BN masa tu tak kuat. Kalau Dato' Arif Shah tak tentu lagi Seberang-Jaya Yalah, sekarang betul. ni duduk di sini sekarang. Betul. Saya pun Ingat lagi, bukan kerana Yang calon Berhormat seorang Abang Dalam, saja. Saya tak ada masalah tu. Sebab tu saya sebut tadi. Betul. Kalau calon lain ke, apa ke, yang macam saya biasa kalah pilihan raya. Yang Berhormat Pantai Jejak pun biasa kalah pilihan raya, biasa menang pilihan raya. Apa yang kita dapat? Bahawa yang menentukan tu adalah rakyat. Rakyat tentukan. Jadi beri pada rakyat untuk tentukan. Kalau begitu sebenarnya jangan Saya cabar di mahkamah bila Sebab tu kerajaan nak bawa usul hari itu. No, kita Sampai cabar, ke situ kita halang cabar, kerajaan negeri bawa usul. kita cabar Sekarang cakap sebab perlu diadili rakyat. pada hemat kami, Dewan ini tidak ada hak untuk buat itu. Sebab sepatutnya
kalau artikel 14A itu stand, speaker hari itu tak perlu pun nak bawa ke Dewan. Macam sekarang contoh. Kita ambil contoh atas lompat parti di peringkat parlimen. Baru ni timbul persoalan apabila wakil-wakil ahli parlimen daripada JRS, yang mana primary membership mereka adalah bersatu, tetapi mereka memilih untuk bersama dengan kerajaan campuran, PH dan Barisan Nasional. Maka mereka tidak dikira sebagai lompat parti. Macam mana yang itu pula terpakai? Sebab tu saya kata, sebab yang mengundi di peringkat parlimen orang yang ada dalam dewan ni. Sebab tu saya sebut ianya soal double standard. Standard apa kita pakai? Di Penang, Ketua Menteri nak pakai yang ini. Di peringkat federal, tak apalah. Kita terimalah JRS ni sebab dia sokong kita, kita dapat jadi kerajaan. What kind of attitude is this? Undang-undang apa ini? Sebab bukan soal ini bukan federalism, ini double standard. Tak apalah, yang berhormat bahagian dalam boleh terus bercakap tanpa flaw. Tapi rakyat di luar sana menilai, melihat attitude kita pada hari ini. Sebab tu saya terkilan. Kerana di hadapan saya ni sahabat-sahabat saya juga. Yang berhormat Perai, Pinang Tunggal, Padang Kota. Yang mana saya sama-sama juga menyumbang idea dan tenaga untuk membangunkan negeri Pulau Pinang. Dan mereka tahu kesetiaan saya kepada negeri Pulau Pinang. Mereka tahu apabila amanah diberikan kepada saya, bagaimana saya nak laksanakan amanah itu. Saya buat sehabis baik saya, pindah undang-undang, bawa akta baru, buat perubahan, tingkatkan hasil pertanian negeri Pulau Pinang. Lepas tu tanding di Shah Alam. Yalah, dah habis pelang raya kan, tukarlah tempat. Tampin pun bertanding, Matang Pasir, Pulau Tikus. Jangan personal, relax. Okey? Sebab tu saya sebut tadi, bahawa double standard ini sedang berlaku, that is bad for Penang. Dan saya sebut tadi, bahawa amanah yang kita lakukan ini, kalau orang nak kata, bahkan tadi ada yang berkata bahawa ni mandat rakyat, okeylah, saya terima. Tetapi cuba lihat pada keputusan PRU 15 yang lepas. Saya Don Seberang Jaya dalam Parlimen Pematang Pauh. Kalau rakyat di Seberang Jaya dan Pematang Pauh tak setuju dengan Perikatan Nasional takkan menang di Pematang Pauh. Kalau rakyat tak setuju dengan apa tindakan saya yang dipecat dan kritik kepada pimpinan parti ketika itu, rakyat Seberang Jaya dan Pematang Pauh tak akan pilih Perikatan Nasional. Ini bukti dia. Sebab tu saya sebut tadi, kita ada di sini 5 tahun. Kuasa yang kita ada ni dipinjamkan oleh rakyat. Ini bukan kuasa Padang Kota, bukan kuasa Pinang, bukan kuasa Datuk Keramat. Ini kuasa rakyat kita berada dalam dewan ini. Rakyat yang pilih kita, biar rakyat yang tentukan dalam pilihan raya sama ada kami patut jadi wakil mereka balik atau tidak. Itu yang kita minta. Dan dalam Akta 14A ini, kita rampas hak itu daripada rakyat. Kita nafikan hak itu pada rakyat. Mereka ada 3 bulan saja lagi nak berhadapan dengan pilihan raya negeri. Mereka boleh tentukan masa depan negeri Pulau Pinang. Sama ada bersama Pakatan Harapan atau bersama dengan Perikatan Nasional. Itu boleh ditentukan oleh rakyat. Tak perlu ahli dewan ini yang merasakan diri terlampau mulia, noble untuk tentukan masa depan kami dalam dewan ini. You have no rights untuk bersikap seperti ini. Yang Berhormat Seberang Jaya, kita adalah wakil rakyat, mewakili rakyat di kawasan kita. What are you saying here? What are you saying here? Adakah anda menafikan rakyat di kawasan saya ni? Adakah Seberang Jaya menafikan hak rakyat di kawasan Pangkalan Kota? Betul ke tidak? Kita adalah wakil rakyat. Apa yang Seberang Jaya tak faham ni? Cukup. Yang lain duduk. Seberang Jaya bagi habis. I thought you already come to the end. Sebab kita dapat lihat hari ini. Saya ingat bila bentuk kerajaan madani, kerajaan perpaduan, kerajaan yang kononnya ingin membawa perubahan kepada negara, seharusnya benda yang lebih baik dibuat, iaitu dengan meminda artikel 14A ini. Saya difahamkan mungkin kerajaan negeri yang selepas ini akan pindah benda ini. Saya difahamkan, saya tak tahu, saya tak pasti. Kerana jika itu berlaku, maknanya apa yang kami sebut pada hari ini betul.
Apa yang kami ulas pada hari ini, kalau kerajaan selepas ini pindah atas ini, maknanya apa yang kami sebut hari ini adalah betul. Adalah benar. Seharusnya sebuah kerajaan madani memikirkan soal prinsip keadilan. Memikirkan soal prinsip kebebasan. Bukannya gunakan kuasa untuk sekat suara semak dan imbang dalam Dewan ini. Bukan jadi zalim untuk buang kami 4 orang ahli wakil rakyat yang mewakili masyarakat rakyat Pulau Pinang, masyarakat Islam dan Bumiputera Pulau Pinang dalam Dewan ini. Mewakili rakyat. Saya sebut semua. Itu satu Mewakili Itulah. semua. Ini Seberang Jaya. tak boleh diterima. Iza, rumuskan. Saya sebut Please, ada mewakili hujah yang rakyat Pulau Pinang. Dr. Afif, Datuk Keramat. that is beyond you lah. Stop that Datuk nonsense. Keramat. Saya nak sebut. okay. Don't go to that level. Datuk Cannot. Keramat Saya Zul sebut You are going mewakili to a rakyat. racial Sila. level. Saya You nak are hentikan. instigating. Bukanlah saya sebut mewakili rakyat. Tak It is boleh. inciting. No, saya sebut mewakili rakyat. Inciting here, you're not immune. And remember that, huh? Bumiputera, China, India, Iban, Kadazan, semua yang duduk dalam negeri Pulau Pinang. Inilah politik toksik yang saya cakap tadi. Politik toksik ini yang kita tak nak. Cukup. Dah buat dekat Kedah nak Seberang bawa Jaya, My Penang hati-hati. sekarang. Ya, Saya pesan. terima kasih, Datuk Speaker. Saya ulang ni. Tak payah ulang lah. Saya betulkan. Sorry, mereka potong saya cakap. Saya belum habis bercakap. Kita mewakili rakyat negeri Pulau Pinang, mewakili generasi akan datang negeri Pulau Pinang. Seharusnya kita fikirkan undang-undang ini dapat protect suara mereka. Yang berlaku hari ini tidak ada langsung ikhtiar daripada kerajaan untuk lindungi suara kami. Lindungi suara rakyat. Yang mereka lakukan hari ini, macam saya sebut tadi, adalah politik balas dendam. This is politik balas dendam. Benda yang betul patut dilakukan adalah pindah atas ini. Tetapi mereka pilih untuk bawa usul kosongkan kursi. Tak apa, kami terima. Selepas ini, speaker akan umum. Kami tak ada hak untuk duduk dalam dewan ini. You siapa? Yang itu. You siapa politikus? You siapa politikus? Kita tahu hari ini akhirnya keputusan sudah ada. Kerana yang hadapan ini akan memilih untuk menyokong usul ini. Itu hakikatnya. Kerana kalau mereka pilih untuk tidak bersama usul ini, mereka akan dipecat. Kalau mereka dipecat, takut-takut mereka juga nanti dapat usul untuk kosongkan kursi. Jadi mereka pun tak berani dikosongkan kursi, maka mereka tak akan berani untuk undi against usul ini. Tapi, this is not the final. This is only the journey for us to come back dan menang di Pulau Pinang, insya-Allah. Kerana rakyat dapat melihat apabila DAP Pakatan Harapan diberi kuasa, mereka gunakan kuasa untuk menzalimi mereka yang minoriti. Apabila mereka diberi kuasa, Ketua Menteri dan barisan kepimpinannya pilih untuk bungkam suara pembangkang, untuk nafikan suara pembangkang. Walhal Datuk, sepatutnya betul, ini hari sangat ini jahat, ini tuduhan saya telah jahat. submit banyak Ini soalan. nak memperkasakan demokrasi, Kita ada banyak nak menyelamatkan demokrasi daripada Soalan pengkhianat. yang mewakili kawasan saya. Soalan yang mewakili suara rakyat. Soalan tentang pengurusan di kawasan saya yang telah saya bangkitkan. Tapi kita terpaksa berbincang tentang perkara ini dan dinafikan hak kami untuk bangkit tentang suara rakyat. Tidak mengapa. Pilihan raya negeri akan tiba dan insya-Allah dengan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala, rakyat Pulau Pinang akan bersama Perikatan Nasional untuk menumbangkan Pakatan Harapan dan DAP yang zalim di negeri Pulau Pinang ini. Terima kasih. Say whatever you want. For now, I say of 2 words for you. Tidak Bye-bye. menyokong usul ini.